Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk contoh 3.25 pada muka surat 128 berkaitan dengan penyelesaian masalah menggunakan struktur kawalan pilihan. Baik, dalam struktur kawalan pilihan ini anda akan jumpa paling kurangnya dua struktur kawalan, iaitu kawalan dui pilihan dan juga pelbagai pilihan. Baik, memandangkan anda sudah pun diuji dan sudah pun faham, tahu dan masih ingat berkaitan dengan struktur kawalan pilihan tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Sekarang kita masuk ke bahagian yang lebih tinggi sikit, lebih suka tak suka sangat, cuma sebab kita dah tahu asasnya, maka barulah kita boleh melaksanakan ataupun mencari melaksanakan analisis masalah ke atas penyataan masalah dengan mudah. Kalau asasnya kita tak boleh buat, okey, maka saya risau awak sendiri tak akan faham apa yang awak akan belajar pada contoh 3.25 ini. Baik, ini contoh dia. Okey, soalan boleh muncul dalam bentuk jadual dan anda perlu menghasilkan kod atau cara. So, sebab itu saya tekankan asas berkaitan dengan struktur kawalan. Dan saya uji dan anda ramai yang sudah pun dapat menjawabnya. Jadi hari ini kita akan masuk pada topik ini. Okey? Baik. Saya bukan seperti cikgu yang lain. Okey? Terus masuk jump to the hardcore. Okey? Topik yang teruk, topik yang level higher. Sebabnya saya nak pastikan awak faham dalam struktur kawalan itu berapa bentuk dia, bagaimana bentuk dia, dan barulah awak akan faham bagaimana nak menggunakan dia dalam menyelesaikan masalah. Okey? Contoh yang disediakan sangat mudah. Okey? Dia hanya paparkan jenis-jenis sahaja. Okey? Tak ada contoh yang agak lebih mudah. Terus masuk kepada contoh ini. Bagi saya contoh ini agak lebih sukar bagi pelajar yang tidak ada lagi contoh mudah. Sebab itu saya berikan awak contoh yang mudah supaya awak faham, tahu struktur kawalan dan akhirnya awak boleh jawab soalan ini. Baik, kita lihat contoh di sini. Demi menjaga kesihatan dan mengatasi masalah obesiti dalam kalangan warga sekolah, anda diminta membangunkan satu atur cara yang akan memaparkan cadangan jumlah kalori yang dibenarkan untuk sehari berdasarkan jantina dan umur pengguna. Nampak? Okey. Atur cara perlu mengikut jadual cadangan pengambilan kalori yang berikut. Baik, nampak tak penggunaan ayat jika sini? Tak ada langsung. Okey. Bagaimana kita nak buat? Macam biasa, kita menggunakan fasa pertama yang awak sudah pun belajar, iaitu kita akan melihat pada penyataan masalah dan kita akan laksanakan analisis masalah dahulu. Langkah yang pertama, mengenal pasti input. Jadi, seperti biasa, kita akan tengok apakah input yang diperlukan dalam menyediakan atur cara ini. Okey? So, input apa yang kita perlukan untuk menentukan jumlah kalori yang diperlukan mengikut jantina. Pasti kita perlukan jantina. Okey. Dan juga umur pengguna. Sebab apa? Sebab di sini ada umur-umurnya. Ada kategori umur-umurnya itu sendiri. Jadi awak nampak. Okey. Secara umumnya di sini kita boleh nampak ada lelaki, ada perempuan. Okey. Bila kita nampak ada dua pilihan, biasanya kita akan assume, kita akan anggap itu ialah dui pilihan. Jadi kita akan menggunakan struktur kawalan dui pilihan di sini. Baik, ada banyak pilihan sini kan? Umur 13 hingga 15, 16 hingga 18 dan jumlah kalori mereka tidak sama. Yang ini, apabila awak dah belajar lebih lanjut nanti, sekali saja awak tengok, awak akan tahu ini adalah merujuk kepada pelbagai pilihan. Okey, ini pelbagai pilihan. Ada berapa pelbagai pilihan? Nanti kita tengok. Baik. Yang kedua ialah, okey, untuk input yang kedua ialah umur
pengguna. Baik, di sini saya tanya pada awak balik, apakah jenis data yang sesuai bagi jantina? String, integer, float. Apakah jenis data yang sesuai? Kita akan menggunakan keyboard untuk memasukkan input. Jadi yang sesuai ialah string. Okey, str, string. Kita tulis sebagai str, tapi kita panggil dia string, bukan str atau str. Okey. Baik, kemudian umur pengguna. Apakah jenis data yang sesuai untuk digunakan bagi umur pengguna? Float, integer, string. Baik, umur. Kebiasaan dalam tingkah laku manusia akan bercakap umur dia 14 tahun, 25 tahun. Kita jarang dengar manusia bercakap umur saya 16 tahun 5 bulan ataupun umur saya 13 tahun 0.5 bulan. Jarang. Biasa manusia akan menggunakan nombor yang genap. Untuk nombor yang genap, kita boleh menggunakan integer. Baik, sinilah dia. Kita nak tengok apakah jenis data dia dan juga input, proses dan output dia. Baik, so kita dah dapat pasti input yang diperlukan ialah jantina dan juga umur pengguna. Kemudian kita nak melihat bahagian proses. Proses melibatkan apa? Di sinilah dia, kita akan lihat. Okey. Baik, mengenal pasti proses dan struktur kawalan yang terlibat, iaitu struktur kawalan dui pilihan dan pelbagai pilihan. Jadi bagaimana awak nak kenal pasti melibatkan dui pilihan? Ada dua kategori yang besar di sini, iaitu lelaki dan perempuan. Jadi atur cara itu secara umumnya dia akan bertanya, adakah anda seorang lelaki? Ya atau tidak? So, awak nampak ya, kenapa saya terangkan semalam? Ataupun saya terangkan pada video yang lepas berkaitan dengan dui pilihan. Jadi kalau di sini awak patut dah faham, awak perlu menggunakan if dan else. Okey, baik. So, mengenal pasti proses dan struktur kawalan yang terlibat, iaitu struktur kawalan dui pilihan. Okey, kita dah dapat kenal pasti, dan pelbagai pilihan. Pelbagai pilihan tu di mana nanti? Kita akan guna di dua-dua bahagian. Ya, if, elif, else. If, elif, else. Itu yang akan berlaku. Okey, kita akan berpecah kepada dua, dan setiap kategori ini akan ada struktur kawalan pelbagai pilihan. Sini pun akan ada struktur kawalan pelbagai pilihan. Baik, sekarang awak nampak. Okey, kenapa saya berikan contoh pada awak sebelum ini, pada video yang sebelum ini, supaya awak faham asas untuk melaksanakan dan membina struktur kawalan pilihan. Kalau awak tak ada point, tak ada asas, if, elif, else tersebut, kalau saya buat penerangan di sini, awak akan hilang point. Awak tak akan faham apa yang akan menjadi. Baik, jadi kita akan gunakan dua struktur kawalan, satu dui pilihan dan kemudian pelbagai pilihan. Baik, yang ketiga, mengenal pasti output. Ini senang je dah. Ada input, proses, output. Proses tak ada pengiraan matematik di sini. Proses ialah awak perlu meleraikan bahagian kategori lelaki kepada bahagian lelaki, perempuan. Okey. Itu saja proses. Dia tak ada pengiraan matematik. Okey. Baik. Output. Output yang diperlukan iaitu cadangan jumlah pengambilan kalori untuk sehari. Baik, mana output sini? Ini dia output dia. Okey. Jika lelaki umur 13 hingga 15 tahun, ini output dia. 2690 kalori. Faham ya? Jika lelaki, jika umur 13 hingga 15 tahun, awak keluarkan ini sebagai output. Ini adalah output dia, 2690 kalori. Itu maksud dia. Jika lelaki, jika umur 16 hingga 18 tahun, ini awak keluarkan sebagai output dia, 2840 kalori. Boleh nampak? Okey? Okey. Sekarang awak nampak sebab awak dah ada idea, dah ada knowledge, pengetahuan
Asas berkaitan dengan struktur kawalan pilihan. Kalau saya jump terus masuk sini, saya pasti awak akan tak faham apa yang awak lakukan sekarang. Okey? Baik. Jadi, jumlah cadangan itu yang kita perlu tunjukkan sebagai output. Ini semua. 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 10 sini. Akan 10 mengikut pada syarat dia. Baik. So, itu bahagian penyataan masalah. Kita nak buat analisis bahagian penyataan masalah. Baik, video yang kedua berkaitan dengan menulis algoritma. Okey, saya akan ambil video yang kedua dan awak ikuti video yang kedua sebab algoritma dia sendiri ada yang salah. Ya, ada yang salah. Okey, saya akan betulkan pada video yang kedua.